Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya OT Aisyah Rozali di page OT Aisyah Rozali. Right. Hari ini saya akan live dan kita akan bincangkan satu tajuk. Tapi sebelum kita bincangkan tajuk yang menarik ni, iaitu speech delay dan kesedaran tubuh, saya nak check sound dulu. Ada sesiapa yang dengar, boleh bagi tahu tak sound dengar ataupun tak? Saya nak tahu dengar ke tidak. Nanti saya dah cakap panjang-panjang, rupa-rupanya sound tak keluar. Hai, good morning. Dengar ke suara saya? Boleh saya dapatkan feedback, boleh dengar ke tak? Buat like ke kalau dengar suara? Sebab saya nak teruskan dengan perbincangan kita. Ada sesiapa yang dengar? Boleh komen sikit ke anda dengar? Ya, dengar suara Puan Aisyah. Sebab dah beberapa hari sebelum ni Facebook saya, bila saya buat live, suara tak keluar. Anda tak dapat nak dengar suara saya. So boleh saya dapatkan feedback? Okey, boleh dengar dengan jelas. Terima kasih banyak-banyak. Okey, hari ni kita akan bincangkan tentang satu topik, speech delay dan kesedaran tubuh. Okey, speech delay ni adalah satu isu yang kita tengok lately, ramai kanak-kanak yang ada isu speech delay dalam pelbagai keadaan lah. Ada yang speech delay-nya lebih teruk daripada yang lain, ada yang hanya speech delay yang mild. Okey, terima kasih Puan Faiza. Okey, so hari ni kita bincangkan tentang speech delay dan macam mana aktiviti kesedaran tubuh sebenarnya penting untuk kanak-kanak yang ada speech delay. Okey, speech delay ada banyak kita cerita tentang speech delay yang di mana kanak-kanak yang pada usia 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun masih lagi belum mempunyai pertuturan yang baik dan masih lagi belum mempunyai komunikasi ataupun interaksi yang baik dengan orang lain. Okay, biasa bila kanak-kanak yang datang ke center kami, ke Gym Academy, yang ada speech delay, biasanya perkara pertama yang diorang cari adalah ada speech therapist tak dekat sini. Tapi kami, okay, tapi kami di Gym Academy kami tiada speech therapist. Cuma kami ada program yang sebelum ni saya dah banyak kali cerita tentang program tu, iaitu Sensory Based Speech and Communication Program. Okay, so program itu adalah program Sensory Based Speech and Communication ni adalah kita menyediakan kanak-kanak supaya mereka lebih bersedia untuk berkomunikasi. Sebab kebanyakan kanak-kanak yang speech delay, mereka tiada pun kemahiran-kemahiran asas yang membolehkan mereka untuk berkomunikasi. Contohnya eye contact tak ada. Semalam ada satu kes terapis kami attend, eye contact pun tak ada lagi. Dah umur dah 2 tahun lebih, eye contact tak ada, attention tak ada langsung, interest kepada toys pun tiada. Okay, so bila perkara pertama yang kita akan tengok pada kanak-kanak adalah macam mana kanak-kanak tu sedar tentang keadaan tubuhnya. Macam yang biasa saya cerita dalam video-video yang sebelum ni, keupayaan kanak-kanak untuk tahu di mana duduk letaknya tubuh badannya adalah sangat-sangat penting. Keupayaan kanak-kanak untuk tahu, contohnya kalau dia nak tengok orang, dia kena pandang sana. Kalau dia nak tunjuk sesuatu, dia kena tunjuk dengan jari. Keupayaan kanak-kanak untuk tahu komunikasi-komunikasi asas ini adalah sangat penting. Dan kanak-kanak yang ada masalah dengan kesedaran tubuh, biasanya mereka ada masalah untuk berkomunikasi dengan orang lain juga. Contoh saya bagi satu ya. Semalam kami buat aktiviti di atas gym ball dengan seorang anak yang suspected autism. Suspected autism ni maksudnya doktor belum confirmkan diagnosis dia lagi. Tapi kerana dia ada simptom-simptom seperti speech delay, tiada eye contact, lambat daripada banyak sudut perkembangan yang lain pun dia adalah kelewatan juga. Okay, so dari segi social skills dia memang kelewatan. Jadi doktor suspect dia untuk ada autism lah. So semasa sesi dengan anak ni, bila kita berada di atas gym ball, anak ni sangat takut. Okay, dia sangat takut, dia akan jerit-jerit bila dekat atas gym ball. So anak-anak yang jerit-jerit ataupun yang selalu takut untuk melakukan pergerakan, anak ni kita risau mereka ada anxiety kepada movement anxiety. Dia takut bila ada banyak pergerakan yang dia kena hadap dengan tubuh badan dia. So anak-anak ni kita risau mereka ada masalah sensory. Ingat saya selalu cerita tentang sensory. Sensory ada 7. Kita ada visual, kita ada auditory, pendengaran, visual mata, ada olfactory, bau, ada gustatory, lidah, ada tactile, tangan, dan kita ada 2 movement senses, sensory pergerakan, iaitu proprioceptive, iaitu sensory pada sendi, maksudnya yang akan membenarkan seseorang untuk tahu di mana dia, bagaimana ataupun ke mana ataupun
bengkok banyak mana dia nak bengkokkan dia punya sendi. Okay, dan yang last kali kita ada sensi pergerakan satu lagi, iaitu vestibular. Vestibular ni balance, macam mana seseorang itu nak mengawal balance tubuh badan dia. Okay, dia nak kawal keseimbangan tubuh supaya kalau dia duduk dia tak jatuh, kalau dia berdiri dia tidak jatuh, kalau dia jalan meniti dia tidak jatuh. Okay, so balance ni penting juga. Okay, so kenapa kesedaran tubuh itu penting untuk kanak-kanak yang ada speech delay? Alright, kita balik kepada adik yang naik atas gym ball tadi kan. So bila dia duduk atas gym ball, dia takut dengan pergerakan tersebut. Dan bila kami buat assessment, banyak anak-anak yang ada speech delay, bila kami buat assessment, kami tanya pada ibu bapa, anak ni main playground tak? Kalau bawa pergi playground dia main tak? Ibu bapa kata, oh anak saya memang lasak, tak ada masalah sensori motor, motor function dia semua bagus, dia sedar dengan tubuhnya. Ya, tapi apa yang terapis akan tengok adalah, macam contohnya bila masuk ke gym academy ni besar tau gym dia besar memang. Kira kalau anak lari tu nak kejar penat lah. Okay, so bila anak ni lari-lari dekat dalam gym, kami nampak apa yang anak ni buat hanyalah lari-lari. Lepas tu dia pergi dekat swing, dia pegang, goyang-goyang, lepas tu dia lari. Dia pergi dekat slide, dia pegang-pegang slide tu, dia menyarap sekejap dekat atas slide tu daripada depan kan, slide kan, menyarap daripada depan tu. Lepas tu dia jalan. Lepas tu dia pergi tengok gym ball, pegang-pegang sekejap, lepas tu dia jalan. So kanak-kanak ni kita nampak dia lasak tau. Tapi bila kita suruh mereka buat aktiviti yang berbentuk motor kasar, ada antara mereka yang takut. Ada antara mereka yang bila kita suruh parents perhati betul-betul, okay, kalau mereka pergi ke playground, dia naik tak sebenarnya slide tu? Parents akan, oh dia tak naik sangat, dia naik tak swing, oh dia pergi, dia macam nak naik tapi dia tak reti. Pada usia 3 tahun, biasanya anak-anak dah berani untuk eksperimen dengan tubuh badannya. Okay? So anak-anak yang tak berani untuk eksperimen dengan tubuh badannya lagi, kita khawatir kanak-kanak ni ada masalah kesedaran tubuh. Dia tidak ada good body awareness. Dan body awareness adalah perkara yang penting. Anak-anak yang sedar tubuh badannya sekarang ni duduk tegak ataupun berdiri tegak, dia tahu macam mana nak kawal pergerakan tangan dia pula. Dia tahu macam mana nak kawal pergerakan-pergerakan halus di mukanya. Dia tahu mana mata dia nak follow. Kalau kita letak tangan kat sini, dia boleh follow gaze dia, visual eye tracking. Dia boleh tengok orang lain, dia boleh berikan eye contact yang baik. Dia tahu kat mana nak ajak orang tengok, join attention. Oh tengok tu, so dia boleh tunjuk dekat mama dengan ayah dia apa benda yang dia nampak. Bila mama dengan ayah dia tunjuk, dia boleh tengok sama. That is very important. Dan anak-anak yang tiada kesedaran tubuh yang baik akan ada masalah untuk mempunyai kemahiran-kemahiran asas ini. Sebab tu kalau datang jumpa terapis, kalau jumpa OT lah untuk anak-anak yang ada speech delay yang awal-awal kan, yang masih lagi belum settle isu sensorinya, biasanya terapis akan bagi gym ball, akan bagi naik dekat atas bolster swing, lompat dekat atas trampolin. Saya ada kes anak yang umur 3 tahun dah naik atas trampolin, lepas tu dia dah tak tahu nak buat apa, dia nangis je minta mak dengan ayah dia turunkan. Padahal trampolin tu tinggi tu je kan. So patutnya anak tu boleh cuba turun sendiri. Tapi anak yang tiada kesedaran tubuh yang baik, mereka tidak berani pun memanipulasi tubuh badan dia untuk bergerak dengan penuh efisien. So anak-anak ni kadang-kadang dah sampai 5 tahun, 6 tahun pun belum pandai lagi kayuh basikal. Benda-benda asas yang kita selalu terlepas, yang biasanya ibu bapa akan nampak hanyalah anak saya speech delay. Tapi kita selalu terlepas perkara-perkara asas yang anak-anak ni tidak dapat kuasai lagi. Sebab tu memahami milestone perkembangan anak adalah sangat penting. Ada 5 komponen utama yang saya cerita, 5 ke 6 nanti saya cuba kira Ada beberapa komponen utama yang saya cerita dekat dalam milestone perkembangan, iaitu yang pertama, macam mana seorang kanak-kanak bermain. Sebab bermain itu adalah satu indikasi bahawa seseorang kanak-kanak mempunyai social skills yang baik. Okay? Kalau anak hanya main satu permainan, oh anak saya main tapi dia suka main kereta je, dia pusing-pusing tayar, itu bukan main yang secara berfungsi. Bermain secara berfungsi maksudnya kanak-kanak akan menggunakan kognitif dia, dia akan menggunakan fikiran dia, macam mana cara dia nak manipulate permainan
permainan tu, dan dia akan gunakan social functioning dia untuk macam mana dia nak berkomunikasi dengan orang, ataupun dia nak portrays, ataupun dia nak tunjukkan yang dia faham dengan persekitarannya dengan cara bermain tadi tu. Macam contohnya kalau baby kan, yang umur setahun lebih, dia dah pandai kan, dia dah boleh ambil apa-apa saja dia akan ambil, dia buat macam hello, macam cara mak dia kan. Mungkin budak sekarang banyak kayak macam tu je lah agaknya. Kita pun dah jarang cakap pakai phone. So ada yang akan hello, padahal tak ada pun kan. So dia main. So these plays are very important. Bermain adalah perkara yang sangat-sangat penting, dan ianya adalah milestone yang sangat penting untuk kita perhatikan. Okay. So yang kedua adalah milestone motor kasar, kemahiran gross motor. Dah boleh kayuh basikal ke, dah boleh jalan ke belakang ke, dah boleh berdiri satu kaki ke, pada usia berapa sepatutnya. So semua itu adalah penting, kerana ianya adalah indikasi kesedaran tubuh seseorang kanak-kanak, dan adakah dia bersedia untuk dicabar dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Anda kena ingat, kemahiran pertuturan adalah kemahiran yang agak kompleks untuk kanak-kanak belajar. Apatah lagi kalau anak-anak nak belajar membaca later on. Okay? Alright, so motor kasar. Lepas tu kita ada kemahiran motor halus. Macam mana kanak-kanak nak menggunakan motor halusnya? Okay? Mata, tangan, koordinasi mata dan tangannya. So ianya adalah penting. Lepas tu kita ada kemahiran kognitif. So macam mana kanak-kanak boleh berfikir, nak menyelesaikan masalah, nak fikir, oh ni adalah konsep ni benda kecil, ini adalah konsep benda besar. Macam mana dia nak faham konsep-konsep yang penting untuk kemahiran-kemahiran kognitif dia. Kemahiran berfikir, dia boleh tahu yang ini adalah nombor, ini adalah shape, ini adalah warna. So itu adalah kemahiran-kemahiran penting. Kanak-kanak yang tidak ada kemahiran konsep asas yang baik, mereka akan susah untuk belajar menambah kosakata ataupun vocabulary dalam kamus dalam kepala mereka. Okay, alright. Yang seterusnya kita ada kemahiran sosial dan komunikasi serta emosi. Macam mana seseorang kanak-kanak mengawal gegar. Macam mana seseorang kanak-kanak mengawal perilaku. Macam mana dia tahu, oh kalau mama kata no means no. Macam mana kanak-kanak nak belajar mengawal diri dia apabila dia berikan boundary oleh ibu bapa. Banyak anak-anak yang saya jumpa yang bila datang berjumpa kami di Gym Academy, biasanya ibu bapa yang bawa anak datang ke Gym Academy adalah kerana mereka risaukan perkembangan anak kan, which is very very good. Okay, so ibu bapa yang concern perkembangan anaknya adalah ibu bapa yang memang betul-betul usaha untuk faham anak kan, which is very good, no problem. Bila anda bawa anak jumpa terapis, tidak bermaksud anda adalah seorang ibu ataupun bapa yang tidak baik. Anda adalah ibu bapa yang sangat baik kerana sangat concern dengan perkembangan anak. Okay, alright. So tadi saya cerita pasal sosial dan komunikasi perilaku. So kanak-kanak yang datang, kadang-kadang mereka ada masalah perilaku, behavior. Ibu dan bapa tidak dapat berikan visual percaya-percayalah, internet tak berapa cantik. Ibu dan bapa tidak dapat berikan anak tu kemahiran-kemahiran yang lebih kompleks, sebab anak tu stuck dengan satu perilaku manipulatif, dan ibu bapa pun stuck, dah tak tahu dah macam mana nak manipulate anak tu supaya anak tu follow instruction ibu dan ayah untuk buat satu-satu kemahiran. Okay, so ianya adalah sangat-sangat penting untuk kita boleh kuasai. Bukanlah kita nak kuasai anak kita nak kuasai kemahiran supaya kita boleh manipulate anak kita pula, supaya anak kita boleh belajar perilaku-perilaku yang baik. Okay? Dan perilaku ni sebenarnya dia persekitaran kan. Saya pernah cerita pasal person, environment, occupation. Dia ada 3, 1, 2, 3. Person, environment, occupation. So seseorang kanak-kanak tu dia berkembang, dia akan tengok juga macam mana persekitaran dia dan apa aktiviti-aktiviti yang biasa dia lakukan setiap hari. Okay, sebab tu Q15 ataupun quality 15 minit masa anda bersama anak tu adalah sangat penting, sebab ianya akan mempengaruhi berapa banyak pengalaman yang kita dah berikan pada anak-anak kita. Okay, so tadi kita ada, saya cerita pasal milestone kan. Tadi kita ada bermain, lepas tu kita ada motor kasar, motor halus, kita ada social komunikasi, kita ada kognitif. Oh, dan yang keenam adalah yang sangat-sangat penting, iaitu kemahiran pengurusan diri. Okey, anak yang belum pandai menguruskan diri akan susah untuk membawa diri
Okay. Dan untuk kanak-kanak, especially kanak-kanak yang ada speech delay ataupun ada delay dalam mana-mana perkembangannya, adalah sangat penting untuk kita pastikan dan kita usahakan anak kita boleh melakukan aktiviti pengurusan diri. Sebab aktiviti pengurusan diri adalah aktiviti yang kita buat hari-hari kat rumah. Dan bila kita latih anak kita aktiviti pengurusan diri, ada banyak sebenarnya kemahiran-kemahiran asas yang kat bawah tu pun kita dapat latih anak kita juga. Saya bagi satu contoh kan. Contohnya kalau kita ajar anak kita picit obat gigi dekat atas berus gigi kan, kita picit kan. So anak akan belajar kemahiran motor halus, koordinasi motor tangan, fokus, daya perhatian dia akan bertambah. Okay, sebab tu ianya adalah sangat penting untuk kita pastikan milestone anak kita tercapai dengan baik. Okay. Alright, so itu sedikit perkongsian daripada saya. InsyaAllah buku target 5 saya dalam proses untuk printing, dan kita harap dalam tengah bulan 12 buku akan siap. Peserta Bengkel 06 akan jadi antara peserta pertama yang akan baca buku saya tu, insyaAllah. Dan 5 target penting dalam perkembangan kemahiran, memang kita akan bincangkan 5 target penting tu. Kesedaran tubuh. Target 2, kita ada minat terhadap aktiviti. Macam mana kita nak berikan anak kita minat untuk buat aktiviti. Yang ketiga, kita akan bincangkan tentang target sosial dan komunikasi. Macam mana kita nak bagi anak kita bersosial dan berkomunikasi dengan kita secara lebih natural apabila kita melakukan aktiviti quality 15 dengan anak kita di rumah. Dan target kita yang keempat adalah target konsep asas. Yang saya cerita, lebih banyak konsep asas yang anak faham, lebih banyak vocabulary anak dan lebih mudah anak untuk belajar kemahiran akademik. Dan target kelima adalah target kemahiran pengurusan, kemahiran penguasaan penguasaan kemahiran, iaitu kemahiran pra-akademik dan juga kemahiran pengurusan diri. So macam mana kita nak latih anak kita dan milestone yang kita kena follow supaya anak kita maksudnya anak kita kena pastikan anak kita kuasai. Okay, semua tu kita akan bincangkan dalam Bengkel 06. Macam saya cerita hari tu, Bengkel 06 kita ada 30 aktiviti yang kita akan bincangkan. So siapa-siapa yang berkesempatan, jemputlah datang. Ini adalah bengkel pertama seumpamanya yang kami akan buat. Ada 30 aktiviti yang kita akan bincang. Dan sekarang ni harga untuk early bird dah habis, tapi kita ada harga package baru yang kita sedang buat promosi juga lagi, sehingga tengah bulan 12 ya. Sehingga tengah bulan 12 harga promosi tu. So jom kita sama-sama kita belajar. Macam yang saya cerita semalam lah, ilmu adalah antara perkara yang kita perlu dalam keibubapaan. Saya pun pergi juga kursus-kursus parenting yang di luar daripada bidang yang saya tahu kan. So kita sama-sama belajar, kita sama-sama usaha untuk anak-anak kita. So kita jumpa channel YouTube. Saya ada buat satu channel YouTube. So beberapa minggu lepas saya punya internet tak berapa cantik, so saya buat video menggunakan YouTube. So saya ada channel YouTube OT Aisyah Rozali. Jemput follow channel YouTube tu, jemputlah like ke, subscribe ke kan, gitu kan. Dan jemput share video ni. Saya harap lebih ramai kawan-kawan anda yang mendapat manfaat daripada video ni. Guru-guru taska, guru-guru tadika, penting juga untuk anda tahu tentang perkembangan anak-anak, sebab ibu bapa dah meletakkan amanah untuk anda melihat pada anak-anak. Okey. Untuk join bengkel online, nanti admin akan letakkan link dekat komen tu untuk anda tengok macam mana join bengkel. Okay, Bengkel 06. Kita akan buat Shah Alam ya, 22 Disember ni insyaAllah. Dan apa lagi pesanan penaja? Penaja dekat sebelah. Apa lagi? Okay. So Facebook, saya ada beberapa channel untuk saya share information lah. Nombor 1 Facebook saya ni yang anda tengah tonton, Facebook OT Aisyah Rozali. Saya ada Telegram channel OT Aisyah Rozali. Nanti kita akan letakkan link kat bawah. Saya ada YouTube channel bagi yang lebih suka tengok video. Saya sedang usahakan untuk kumpulkan semua video sharing saya dekat situ. YouTube channel OT Aisyah Rozali, boleh follow. Saya ada bengkel online. Kalau siapa-siapa yang nak belajar bengkel secara online, kita ada 7 jam sharing bengkel dekat dalam tu. Dan kami juga akan buat bengkel live, Bengkel 06 di Shah Alam. So bagi yang berminat untuk join, boleh jemput join. Dan terima kasih bagi yang menonton. Salah silap harap dimaafi. Habis lah. Okay. Baik, link kita akan letak dekat bawah ni. Link Telegram, link YouTube, link Facebook, link bengkel online, link Bengkel 06, semua kita akan letak kat bawah ni. Dan terima kasih kepada yang menonton. Boleh share dengan kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.